Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini. Okay, and first and foremost as usual, kalau belum subscribe, please subscribe. Also share with your friends. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan bersama ya. Supaya ramai boleh manfaat ya. Sebab percuma je kan this tuition kan. Okay, so kita masih lagi kita menggunakan buku ini. Make sure you have this in front of you, and also I hope you did your homework. Dalam muka surat 172, I hope you tried latih diri 8.1b. Sebab kita dah dalam bab yang baru, which is bab 8, garis dan sudut ya. So I hope you already know how to buat measurement. Untuk 1 dan 2 latih diri 8.1b tu 1 dan 2 tu mudah sangat kan. Okey, kemudian nombor 3 dan 4 tu yang you should be able to master how to measure, macam mana nak menyukat sudut. Okey, that means today kita akan sambung muka surat 173. Apakah sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap? Kita ada 3 ya. Garis lurus, sudut refleks, dan satu lagi adalah sudut putaran lengkap. Okay, you have to know all 3, ketiga-tiganya. Okay, di situ diberikan aktiviti penerokaan 2, but we'll just miss it and sambung pada muka surat 174. Okay, 174. Sepatutnya daripada aktiviti penerokaan 2 ada 3 perkara yang awak faham. 1, kalau garis lurus, okey, garis lurus, sudut dia adalah 180 degrees, ataupun di bawah pun sama je, 180 degrees darjah. Itu adalah maklumat yang pertama. You have to know sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Maka hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180. You have to know this. Sebab kalau awak tak tahu dan tak hafal tentang garis lurus 180 darjah, then you cannot calculate. Tak boleh nak kira lah ya? So contoh pengiraan is going to be, katakan ini dan ini. Sini diberikan adalah 130. Berapakah nilai X? So bermaksud, sebab garis lurus sini ke sini adalah 180 darjah, X adalah 180 darjah. Tolaklah yang ini, tolak 130 darjah. Sebab ini ke sini, yang ini dah ada, yang ini tak ada ya. So cari X ni adalah menjadi 50 darjah. Faham tak? You have to understand. Kalau dia menegak pun, let's say A dia menegak ya, ataupun kembangan dia lah, dia menegak ya. Dia menegak, let's say dia macam ni. So ini pun adalah 180 darjah. Okay, that's the first one. Itu adalah sudut pada garis lurus. Ini adalah sudut pada garis lurus. Okay, yang kedua adalah sudut refleks. Sudut refleks. Apa maksud sudut refleks? Dinyatakan di sini ialah sudut dengan saiz lebih daripada 180 dan kurang daripada 360. Bermaksud, saya bagi contoh, kita tak ini A dan ini B. Lebih daripada 180, kalau ini adalah 180, right? Refleks adalah ke sini. That means ke sini adalah sudut refleks. Bermaksud dia melebihi 180. Okay, it can be, contohnya adalah saya letak lebih besar daripada 180 darjah, lebih kecil daripada 360 darjah ya, sudut tersebut. I should write it like this. Sudut, ini sudut ya, sebab sudut ini tegak ya, adalah lebih besar daripada 180, kecil daripada 360 darjah. That's what it meant. It can also be, ini A, B, saya sengitkan sikit ya, tak ada ruang. It can also be
Okay, this is 180, right? Ini 90 lagi kan? Okay, it can also be sudut dia yang ini. Ya, ini sudut X, let's say. Ini pun sudut X. So that means saya letak sini lah sudut X. Okay, so that means untuk ini sudut Y lah pula, sebab sebenarnya ada X ya. Sudut Y dari sini ke sini, okay, sudut Y adalah lebih daripada 180. This is 270 dah, 180 dengan 90 ya, 270 kepada dan less than 360 degrees. Lebih besar dan lebih kecil. Okay, so kedua-dua ini adalah sudut reflex ya. Buat tajuk dulu besar lah supaya orang nampak beza. Okay, reflex. Ini sudut pada garis lurus apalah, panjang. Okay, and then we're going to see that sudut reflex kita akan dapati adalah melebihi 270 kurang daripada 360 untuk ini, dan ini adalah can also be, okay, can also be dia adalah lebih 180 kurang daripada 360 ataupun kurang dari 270 pun boleh juga. Okay, that's second. Yang ketiga, sudut putaran lengkap ialah 360. Maka hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360. Okay, so I'm going to rub off ni ya. 1, 2. Okay, yang ketiga, 1, 2, 3, dia adalah putaran lengkap. That means kalau saya ada satu titik, okay, kita buat garis lurus lah dulu. Garis lurus ya, titik ni ada garis lurus. Ini berapa tadi? 180. Belah sini pun adalah 180. That means ada dua tau. Okay, so ini adalah putaran lengkap ya. Putaran lengkap ya. Ini adalah yang ketiga, sudut putaran lengkap. Sudut putaran lengkap, that means 180 times with 2, we're going to get 360. So tengok ya, kalau satu titik je pusing, berapa nilai? Adalah 360 darjah. Itu nama dia apa? Sudut putaran lengkap. Sudut putaran lengkap. Okay, contoh kalau awak diberikan ini adalah sudut reflex, ini adalah 200 ini adalah X adalah 200 je lah, 200 darjah. Cari nilai Y ya, cari nilai Y. Y adalah sudut putaran lengkap 360 tolak 200 ni menjadi 120 darjah. Faham tak? Okay, so you have to recognize garis lurus. Ingat ya, garis lurus berapa? 180. Sudut reflex ialah lebih 180 boleh, lebih 270 pun boleh, tapi mesti kurang daripada 360. Dan satu putaran lengkap adalah 360. Kena ingat, kalau tak ingat 360 ni, awak tak boleh nak kira lah. You have to remember lah. Keep on doing the exercises, buat latihan-latihan, awak ingat lah. Kalau awak harapkan tengok video je tak buat pun, mula awak faham, ingat. Tapi bila nak buat latihan tak boleh. So kena terus buat latihan. Okey, kita lihat latih diri 8.1c. Bagi setiap sudut yang berikut, nyatakan sama ada sudut tersebut ialah sudut pada garis lurus, sudut reflex atau sudut putaran lengkap. Senang sangat kan? We can do this orally ataupun secara lisan. 1A apa? Give you try. I give you the answer whether it's right or wrong, you know yourself.
A adalah sudut refleks. Okey, B sudut apa? Sudut pada garis lurus. Okey, C try. C adalah sudut putaran lengkap. So kalau A adalah lebih daripada 180 darjah, B betul-betul 180 darjah, C adalah 360 darjah. Okey, 2. Salin setiap rajah yang berikut. Kena pasti dan tandakan satu sudut pada garis lurus. Okey, kemudian nombor 2 sudut refleks dan 3 sudut putaran lengkap. Okey, terangkan bagaimana anda memperoleh jawapan anda. Okey, terangkan tu tak payah. But you pause sekejap, do the exercise untuk 2A, 2B. Pertama ialah kena ada jawapan nombor 1, sudut pada garis lurus. Nombor 2, sudut refleks. Nombor 3, sudut putaran lengkap. Untuk kedua-dua A dan B, bermaksud awak ada 6 jawapan. Okey, alright? Okey, pause sekejap. Okay, after you dah siap, then now I assume that awak dah buka balik. Hentikan pause tu, sambung balik. Look at A, dia minta garis lurus. So, what you need to do adalah, you see, ini adalah A, this is 1. Okay, this is A. Kita akan dapati, ialah ini A lah ni. A ya. Okay, kita akan dapati 135 darjah tambah 45 darjah menjadi berapa? 180 darjah. So dia nak sudut refleks, dia nak sudut pada garis lurus adalah yang lebih kemudian lah, adalah yang ini, iaitu 135 degrees tambah dengan 45 degrees. Okey, ini untuk A ya. Sudut refleks adalah 135 darjah tambah 45 darjah tambah 88 darjah. Berapa awak dapat? Awak dapat 10, 18, 1, 8, 16, 1, 268 darjah. Tak sampai 360 kan? Less than 360 darjah. So, kita dapati ini 45 dengan 135 dengan 88 ya. 88 darjah. Ini adalah sudut refleks ya, ketiga-tiga ni. Dari sini ke sini. Ini sini ke sini tadi. Okey, ketiga dia nak sudut putaran lengkap. That means gambar rajah A tu, okey. Yang A tu kita akan ada 45, 135, and then kita ada 88, dan that means dia adalah satu pusingan. Okey, senang je kan? Ini untuk A ya. Okey, untuk B, ini jawapan untuk A ya. Okey, untuk B, dia nak yang pertama garis lurus ya. Garis lurus.
Okey, kita isikan dulu yang tak ada. 78. Sini adalah 72. Sini adalah 30. Sini adalah 78. Okey, untuk satu pusingan adalah 360. Betul? Okey, tolak ini kita akan dapati hasil tambah semua ni ya. 78 plus 78, 78 plus 78, plus 78 plus 72 plus 30 menjadi berapa? Oops. Sekejap. Kita nampak sikit tadi. Okay, 78 plus 78 is 156 ya. 78 is 156. 156. Then this one becomes 102. So 156 plus 102 adalah 852. So that means untuk mendapatkan nilai ini 360 tolak 258. Kita dapat 201. This is 102. Okey, untuk mendapatkan jawapan yang pertama, garis lurus tadi ini menjadi apa? 258 degrees. Okey, saya padam yang ni. Refleksi dia turun bawah lah sikit nanti. Okey, so untuk dapatkan jawapan yang garis lurus, kita ambil 102 dengan 72, that's 4. Okey, kita ambil ini dan ini. Sudut A, ambil P and Q lah. Sudut P dengan sudut Q. So that means sudut P tambah sudut Q menjadi sudut P 102 degrees tambah 78 degrees menjadi 180 darjah. So ini adalah garis lurus. So in terms of gambar tu, you have to take 78 degrees tambah 102 degrees. Okay, this is garis lurus. Okay, alright. Now, yang kedua dia nak sudut reflex tadi ya. Nombor 2 nak sudut reflex. Okay, from this diagram yang sama, kita nak reflex, kita akan dapati you can take mana-mana yang ada. I'm going to take 78 plus 102 ya. Adalah PQRST. Saya ambil sudut PQR boleh. Sudut P tambah sudut Q tambah sudut R. So we're going to get 102 tambah 78 ya, tambah 78. So menjadi berapa? 156 plus 102. 156 plus 102 menjadi 85258. Kurang 360 kan? So that means this is one of the answer. Salah satu jawapannya. Ya, it can also be ini ambil PQR. Ambil QRS boleh, ambil RSTP pun boleh. Ambil RST boleh, nak ambil STP boleh tak? 184 plus 30 pun boleh. Ya, ada banyak kombinasi. Asalkan dia melebihi 180. Okay, so that is number 2. Number 3, dia nak apa tadi? Sudut putaran lengkap. So that means semua P plus number 3 sudut putaran
lengkap. Nampak tak? Okey, sudut putaran lengkap masih nampak. That means it's going to be P plus Q. Sorry, tak tulis pula sudut. Sudut P plus sudut Q plus sudut R plus sudut S plus sudut P. Sudut P. So menjadi 360 darjah. Right? Faham ke? Okey, kalau faham, kita akan lihat sorry 20 minutes, kita lihat seterusnya apakah sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Selain ada 3 jenis sudut tadi, sudut pada garis lurus dah faham, sudut refleks dah faham, sudut putaran lengkap pun dah faham. Kalau tak faham tak faham lagi, patah balik lah, dengar balik. You have to work hard, kena usaha. So kalau dah faham yang tu, okay, dan also make sure you try the latih diri, you try the exercise 8.1c. Okay, kalau dah faham tu, kita sambung lagi. Dia membina, jangan lompat. Kalau tak faham, jangan lompat. Bina balik asas. Tak semua orang macam tu. Ada orang yang dia terus faham, ada orang yang ambil masa. Don't worry, yang ambil masa tu berusaha lagi banyak pahala. Yang Allah bagi bijak tu, janganlah sombong. Rasalah itu Allah, Quran Allah. Yang terus faham tu, alhamdulillah, bersyukur. Dalam Quran dia kata, amat sedikit hamba-Ku bersyukur. Betul? Kita susah nak bersyukur. Nikmat mata, telinga, hidung semua ni boleh ada nyawa, boleh bernafas. Nikmat paling besar Islam dan iman pun kita lupa kan. Na'udzubillah jadi orang kafir, na'udzubillah jadi binatang. Allah bagi kita jadi manusia, alhamdulillah. Okey, kita siap sambung. Apakah sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Kalau dah faham 3 yang tadi asas, kita sambung dalam muka surat 175. Kita tinggalkan aktiviti penerokaan. Saya terus akan terangkan hasil aktiviti penerokaan 3 ya. Di situ saya akan terangkanlah. Look. Okay, the first one from aktiviti penerokaan 3. The first one kita kena kenali sudut pelengkap. Sudut pelengkap. Okay, which is actually hasil tambah 2 sudut adalah 90. So hasil tambah 2 sudut, that means saya namakan X tambah sudut Y menjadi 90 darjah. Hasil tambah dia. Ya, hasil tambah. Hasil tambah ya. 2 sudut. Itulah. 2 sudut adalah 90. Okey, kalau saya bagi lain pun, sudut P tambah sudut Q adalah 90 darjah. Nama dia apa? Sudut pelengkap. Okey, example. Saya nak X tambah Y. So, sudut X, katakan ini adalah ini adalah 40, ini adalah 50. So 40 tambah 50 adalah menjadi 90. Faham? So ini adalah pelengkap. Bermaksud kalau awak diberikan soalan, you are given one of it sini, and you know that this is 90, dan awak diberikan ini adalah 20, let's say, kecilkan sikit lah. Okay, awak dikenaki mencari P. So that means P adalah, because sudut pelengkap, this is 90, berdasarkan 90, 90 tolak 20 darjah menjadi 70 darjah. Faham tak? Okay, that is number 1. Sudut apa? Sudut pelengkap. Hasil tambah sudut pelengkap berapa? 90. Remember that. Okay, kemudian kedua, sudut penggenap. Sudut penggenap. Satu dah ya. Yang kedua, sudut penggenap. Okay, sudut penggenap dia kata apa?
Hasil tambah dua sudut itu ialah sentiasa 180. So hasil tambah dua sudut adalah equals to 180 degrees. Tadi 90 tau. Pelengkap 90. Penggenap adalah 180. Okay. Now let's say sudut X dengan sudut Y. So set X, katakan X diberi 130. Okay. So nak cari Y. Y berapa? Sebab dia penggenap garis lurus. That means Y tambah 130 darjah adalah 180 darjah. Nakkan Y adalah 180 darjah. Tolak 130 darjah menjadi 50 darjah. So kita buat the answer. Cuba tengok. 130 plus 50 berapa? 180. Faham tak? Itu sudut penggenap. Sudut penggenap hasil tambahnya adalah 180. Last, nombor 3. So it's going to be dalam penerokan 3, hasil tambah dua sudut ialah sentiasa 360. That means dua sudut itu disebut sebagai sudut konjugat. Sudut conjugate angle, conjugate angle. So that means if I have hasil tambah dua sudut adalah 360 darjah. Okay, so that's 26 minutes baru ya. Okay, so kita akan dapati X dengan Y. I always use X and Y. Boleh je P and Q, R and S, T and U. Boleh je kan? So, let's say given X adalah 260 degrees. Berapa Y? Sebab ni satu pusingan ya, konjugat ya. So, Y ataupun saya buat 260 degrees plus Y adalah satu pusingan 360 darjah. So Y adalah 360 darjah. Ni pindah sini, tolak 260 darjah menjadi 100 darjah. Ya. Okey, nampak 100 darjah, ini tekan 100 juga. Sebab ini menjadi di sini kan. Okay, let's see. 260 plus 100. You're going to get 360. So, ini satu pusingan. Do you get it? So, you kena remember. Sudut pelengkap, hasil tambah 90. Sudut penggenap, hasil tambah adalah 180. Sudut konjugat adalah 360. Okey, latih diri 8.1D. Kita lihat, jelaskan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau palsu. 1A, 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30 darjah. So, tambahkanlah. Pelengkap ke tak? 60 tambah 30 berapa? 90 kan? 90 darjah, so tentulah sudut pelengkap. Okey, can be done orally kan, secara lisan. Sebab senang je. Kalau tidak apa, letak kalkulator tepi, tambah bila kita lihat angka tu. Okey, B, 175 darjah ialah sudut penggenap bagi 45. Cuba tambah. 10, 1, 7, 175 kan? 175 sampai 180 tak? Tak kan? So dia bukanlah penggenap. Okey, C, 300 darjah dan 60 darjah adalah sudut konjugat. So tambahlah 300 tambah 60 darjah jadi 360. So yes. D, 142 dan 38 ialah sudut penggenap. So tambahkan 2 dengan 8, 10, 1, 180. So penggenap tak? Yes, ya, penggenap. E, jika A ialah sudut konjugat bagi B, maka A adalah 360 darjah tolak B. Tolak tadi kan? 360 darjah tolak yang B tu. Okay, so that's 8.1D. Now, let's see bagaimana anda menyelesaikan masalah. Kita lihat contoh 1.
Dia kata dalam rajah di sebelah P dan 54 ialah sudut pelengkap. Berapa jumlah sudut pelengkap tadi? 90 kan? So diberi P dan Q ialah sudut penggenap. That means P dan Q pula kita dapati adalah penggenap berapa? 180. Dan sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. Hitung nilai P berapa, Q berapa, R berapa dan S berapa. Kau lihat dalam gambar rajah, satu je sudut dia bagi 54. Tapi dia nak P lain, Q lain, R lain, S lain. That means you have to know apa nilai sudut pelengkap, apa nilai sudut penggenap setelah ditambahlah, dan apa nilai sudut konjugat. Okay, so let's see how to solve that. Let's see how to solve that. It's going to be, mula-mula dia kata gambar rajah ni dia bagi something like this, and then S and R. Okay, here they give you 54, and they're supposed to find the value of P, the value of Q, the value of R, and also the value of S. Dia nak satu-satu. Hati-hati ya, sebab dia minta P, Q, R dan S. Dan S. Dia tak minta P tambah Q tambah R tambah S. Ada soalan yang minta ini. Ini berbeza dengan ini ya. Dua-dua ni adalah berbeza. Ada student yang dia saja bagi jawapan satu-satu padahal dia nak yang ni. Ada student yang dia bagi yang ni padahal nak yang ni. So you have to be careful. Kena hati-hati. Okay, so kita start dengan 54. Dalam soalan dia kata P dan 54 ialah pelengkap. P dan 54. So Allah. Okay, sorry. Okay, P dan 54 pelengkap. So kita tahu adalah P adalah pelengkap 90. Okey, tolak 54. Sebab pelengkap ya. So ini pelengkap. So menjadi 6, 36 darjah. Dia nak seterusnya maklumat dia bagi P dan Q ialah penggenap. P dan Q. Mana P tadi? Okey, P dan Q. So kita tahu dah P 36. So P tambah Q adalah apa dia kata? Penggenap 180 degrees. P adalah 36 tambah Q yang tak tahu adalah 180. So Q adalah 180. Ini pindah jadi tolak. So menjadi 4 1 ya. Q 441. Dan sudut konjugat bagi R ialah 260. Sudut konjugat berapa? 360, right? So that means untuk P is done ini, Q is done ini. Now kita nak dia nak sudut konjugat bagi R ialah 260 bagi R. Okay, that means R adalah, tapi we don't have S yet. Tak apalah, kita ambil konjugat dulu ya. Ini adalah apa? Pelengkap, penggenap. Okay, now we're going to get conjugate. So R tambah 260 darjah adalah conjugate ya. Conjugate adalah 360 darjah. So that means R adalah 360 darjah. Ini pindah, tolak 260 becomes 100. So kita boleh isikan
P adalah 36 tadi. Q adalah 144 tadi. R adalah 100. Okay, now dia nak P dah ada, Q dah ada, R dah ada, S tak ada. So S adalah satu pusingan berapa? Am I doing right? 100. Betul lah. R adalah 100 sebab dia kata adalah conjugate. So nak nilai S adalah satu pusingan berapa tadi? Satu pusingan kita dapati satu pusingan adalah 360 darjah. Tolaklah 54, tolaklah 36, tolak ni, tolak sesama bawah takut tak nampak. Tolak 144. Sebaik-baiknya awak kalau buat dalam buku jangan lompat sini. Awak kena terus panjang Tolak 144, tolak 100. Okey, so menjadi 26 darjah. Okey, so S adalah kecil, 26 darjah saja. So 26 darjah. Dan taklah susah sangat kan? Okey, so you do latih diri 8.1E. Okey, sebab kalau dah habis yang tu 8.1E, then also kita dah boleh start untuk membuat pembinaan geometri ya. Pembinaan geometri tu during the next class you should have apa? You should have kertas kosong ya. Jangan garis-garis, nanti confuse. Kertas kosong, you have to have jangka lukis, protractor, protractor pula. Silap pula saya. Protractor ialah yang tu, yang half moon tu kan, untuk sukat sudut. Okay, you have to have jangka lukis, you have to have pembaris, mesti ada. It's better to have pembaris plastik sebab bila awak boleh cucuk dia punya jangka lukis tu yang tajam tu on the plastik supaya tak gerak. Kalau metal boleh juga tapi dia gerak sikit sometimes. And you have to make sure that your jangka lukis ataupun your yang tu jangka lukis tu, make sure that dia punya arm tu, dia punya sudut tu lembut ya, and tak keras sangat supaya senang nak kembang dan tutup, dan tak loose sangat sampai dia bergerak tak betul sudut. You have to have a good one. Tak payah beli box tu. Kalau dah ada box tu pakai je yang tu. Tapi kalau tak ada, you can buy just di jangka lukis sahaja. Ya. Okay, so that one for next class. Make sure you try latih diri 8.1E. Okay, but the exercise is too little untuk sudut-sudut tadi. I suggest that you do some exercise pada yang ada workbook. Ya, ada workbook. Atau dalam bukunya sendiri ada tak? Sikit sangat latihan dia. Kalau yang tak ada buku kerja, tak boleh nak beli, okey. Bukan malas nak beli. Kadang-kadang kita kena iktiraf. Ada yang tak mampu ya. Tak mampu nak ada lebih-lebih. Kalau tak ada, that means buat balik latihan ni kita telah buat tadi bersama-sama dengan latih diri 8.1E. Okey, so kita tengok ataupun kalau ada lagi latihan dia hujung-hujung, kita lihat banyak lagi bab ni. Sampai sudut-sudut dongak semua dalam bab ni. Mungkin you can do page 197. Bagi yang tak ada buku latihan extra, marilah praktis. You can do number 1 because dia cakap tentang sudut pelengkap. You can also try number 2, X dan Y. Kemudian dah 3, sikit sangat latihan dia. But those who have buku latihan Galus ke Platinum Mathematics ke, saya pernah suggest dulu. Okay, I'll look at the pages. Okay, I think you can just buka muka surat yang berkenaan, which is topik 8 yang awal-awal tu. You do all the relevant exercise sampai apa tadi? Yang sama dengan latih diri 8.1A tu, you can try. Kemudian latih diri 8.1A dengan 8.1B. Patutnya buku yang
practice topical tu dia selari dengan buku ni ya. Patutnya lah. Okey, kalau saya ambil masa pula. Yang selari dengan latih diri 8.1C, yang selari dengan latih diri 8.1D. Dari sampai yang tadi yang sudut pelengkap, sudut pengenap, sudut konjugat. Yang seterusnya, kalau dah belajar kat sekolah untuk buat latihan lebih tu, teruskanlah. Kalau tak faham, tak boleh buat, tunggulah the next class saya akan sambung lagi. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and don't forget to share with your friends. Sedang mangga siapa-siapa yang relevan supaya sama-sama dapat ilmu ya. Sama-sama dapat manfaat kan demi kehidupan kita di dunia dan di akhirat ya, insya-Allah. So as usual, jaga solat. Ya, mudah-mudahan kehidupan kita terpelihara, and also taat ibu bapa, terutamanya ibu selagi mereka tak menyuruh untuk maksiat. Kemudian hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Hormati lebih tua, sayangi lebih muda supaya akhlak kita nampak cantik lah. Cantik di sisi Allah, itu paling penting. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hingga bertemu di video lain. Okay, subhanallah.